Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni sekali lagi menyambung perbahasan daripada kitab Fathul Majid, syarah kepada kitab Tauhid. Dan malam ni kita akan masuk bab yang seterusnya, iaitu babu ma jaa fin nushrah, bab pada menerangkan tentang apa itu nushrah. Jadi untuk kita tahu dan kita kenal nushrah itu apa, kita tengok dulu beberapa hadis yang diletakkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala untuk kita tahu apa maksud nushrah itu. Hadis yang pertama yang diletakkan ialah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang nushrah. Apa nushrah ni? Faqala hiya min amali syaitan. Jawab Nabi, nushrah itu termasuk daripada amal syaitan ataupun perbuatan syaitan. Daripada Abu Daud, wa qala, dan kata Abu Daud, su'ila Ahmadu anha. Imam Ahmad telah ditanya supaya lebih jelas lagi nushrah tu apa maksud dia. Sebab Imam Ahmad ni ialah guru kepada Imam Abu Daud. Jawab Imam Ahmad, Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Kata Imam Ahmad, seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud benci kepada nushrah ni. Kalau kita perhati daripada soalan orang tanya pada Imam Ahmad, lalu soalan ni telah diriwayatkan oleh murid beliau Al-Imam Abu Daud yang tulis Sunan Abi Daud tu. Jawapan Imam Ahmad bukan menjawab maksud, tapi Imam Ahmad dia cuba untuk beritahu pada orang apa yang terdapat dalam nushrah tu benda yang tak elok. Sahabat salah seorangnya membenci nushrah. Ni kalau kita tengok daripada satu sudut, cara Imam Ahmad jawab ni macam tak menjawab kehendak orang yang tanya. Tapi apa yang dijawab oleh Imam Ahmad itu ialah apa yang diperlukan oleh pihak yang bertanya. Sebab kita kena tahu tabiat orang bertanya, apa yang dia tanya tidak ada manfaat untuk dia ketahui yang lebih. Maknanya untuk dia ketahui lebih dalam itu tak perlu. Just bagi satu sempadan, tak payah lepasi sempadan tu. Kalau kamu nak bermati-matian tahu benda tu pun, kamu buang masa banyak untuk tahu benda tu.
Tapi tinggal lagi orang yang dapat jawapan tu, dia nak ambil ataupun tidak. Dan sudah pasti sama kita ni, kalau Imam Ahmad jawab macam ni, mungkin Imam Ahmad akan dipandang sebagai orang yang biasa. Tokoh apa jawab macam ni? Okay. Tapi satu orang tokoh tu, dia memberi sesuatu yang diperlukan. Dan kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia memang tak suka masyarakat sibuk dengan benda yang tak perlu. Sebab tu kalau kita tengok rentas apa yang ada dalam mazhab Hanbali ni, kebanyakan apa yang ada dalam mazhab Hanbali ni ialah diambil daripada zahir nas. Kebanyakan, tak semua. Apa nas Quran kata, apa nas hadis kata, Imam Ahmad akan ambil direct. Dia tak akan beri takwilan panjang. Dia mungkin agak berbeza pendekatan dia dengan Imam Asy-Syafi'i, gurunya. Imam Asy-Syafi'i mungkin melihat banyak persoalan-persoalan yang perlu diteliti sebelum nak keluarkan satu-satu hukum ataupun satu-satu jawapan bagi satu-satu permasalahan itu. Tapi Imam Ahmad, kaedah dia ialah benda yang tidak berlaku, perkara yang belum lagi terjadi, tak perlu untuk dikorek-korek ataupun untuk ditanya. Sebab tu terkenal dalam satu riwayat, Imam Ahmad bin Hanbal ni orang datang masuk dalam majlis dia, tanya apa hukum berwuduk dengan air rendaman buah-buahan ataupun air rendaman daripada beberapa jenis sayuran. Mungkin air itu maksudnya ialah air yang digunakan untuk jerukkan jenis buah ataupun setengah-setengah tumbuhan. Air jeruk, maknanya jeruk buah ke apa, masyarakat kita ni jeruk lah. Okay. Air lebihan tu, mungkin jeruk di negara Arab ni dia bukan jeruk tempat kita yang bau masam sangat. Okay. Mungkin air dia tu air yang tak ternampak macam terlalu banyak benda asing masuk. Jadi dia tanya Imam Ahmad, apa hukum berwuduk dengan air yang digunakan untuk menjerukkan buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan? Dan dia melanjutkan soalan seterusnya. Belum sempat Imam Ahmad jawab, dia tanya lagi. Dan kata dalam riwayat tu, masuk dia tu dalam keadaan pakaian orang yang macam kemah, dengan pakai jubahnya, dengan janggutnya. Dia tanya lagi, apa hukum berwuduk dengan air mawar, air bunga ros tu, apa hukum berwuduk? Dan beberapa soalan. Bila mana dia dah berhenti tanya soalan, Imam Ahmad pun tanya soalan balik pada dia. Apakah bacaan yang sunnah ketika mana masuk masjid? Sebab kuliah tu berlaku dalam masjid. Lelaki tu tak jawab. Sebab dia tak tahu pun apa bacaan yang diajarkan oleh Nabi bila mana masuk masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma inni, itu sebahagian pada doa-doa keluar masuk masjid dah. Okay. Tak tahu. Allahumma aftah li abwaab rahmatik, masuk. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu sebahagian riwayat doa keluar masuk masjid. Okay. Dia tak tahu. Kata Imam Ahmad, izhab fata'allam hadha, pergi dan pergi belajar yang tu dulu. Sebab bagi Imam Ahmad, benda yang tak berlaku ataupun benda yang jarang orang bahas, tak perlu lagi lah nak bahas. Tak ada keperluan untuk kita bahas panjang-panjang. Sebab Imam Ahmad melihat kepada aulawiyat, priority. Macam sebahagian masyarakat kita, dia suka tanya soalan-soalan yang benda tu tak berlaku ataupun hampir jarang berlaku. Contoh, orang tanya soalan, boleh ke berwuduk daripada air yang keluar daripada saluran penghawa dingin tu, air aircon tu. Tuan-tuan tengok aircon kan, dia ada pipe tu, turun air tu. Nak ambil wuduk pada air tu, boleh ataupun tidak? Memang boleh bahas hukum, tapi dari segi berlaku ataupun tidak benda tu, ini saya sebut dari segi mazhab Hanbali. Kalau benda tu tak berlaku, air lain ada lagi, kepala paik pun banyak lagi, pergi kat tu dulu. Jangan duk sibuk yang tu lagi.
Itu pendirian mazhab. Bukan dia kata tanya tu salah, tapi menyibukkan diri pada benda yang jarang berlaku, ataupun orang yang bertanya, dia tanya benda yang dia tak perlu. Itu pendirian Imam Ahmad. Okay. Jadi orang tanya pada dia, nusrah tu apa? Dia kata tak perlu tahulah, sahabat tak nak terlibat, cukup. Dah sahabat tak terlibat, yang kita kemudian nak terlibat buat apa? Itu pendirian dia. Itu yang cuba dibawa oleh Imam Abu Daud. Kemudian diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari daripada Qatadah. Aku bertanya kepada Ibnul Musayyib, ataupun sebahagian riwayat baca Ibnul Musayyib, iaitu Sa'id Ibnul Musayyib, menantu kepada Abu Hurairah. Rajulun fihi tibbun aw yu'khadhu an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunashshar. Qala la ba'sa bih, innama yuriduna bihi al-islah, fa amma ma yanfa'u falan yunha anhu. Apa maksud hadis tu? Kata Qatadah ni tabi'ut tabi'in, bertanya kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ni tabi'in, menantu pada Abu Hurairah. Abu Hurairah tu sahabat. Okay. Tanya pada Ibnul Musayyib. Dia tanya, Qatadah tanya, satu orang yang telah terkena sihir ataupun terkena guna-guna yang menyebabkan dia tidak dapat bersama dengan isterinya. Dia kena sihir, dia kena mandra dengan orang, sehingga menyebabkan dia tak boleh bersama dengan isteri dia. Mungkin nafsu dia jadi makin kurang, ataupun apa-apa saja masalah yang berlaku. Poin dia ialah dia nak bersama, dia tak boleh. Lalu tanya Qatadah, apakah boleh orang yang kena macam ni disembuhkan dengan nusrah atau cara lain? Lalu jawab Ibnul Musayyib, tabi'in tadi, tidak ada apa-apa padanya. Maknanya kalau nak nusrah pun okey, kerana yang diinginkan kebaikan, sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidak dilarang. Itu jawapan daripada Ibnul Musayyib. Dia kata fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Apa yang beri manfaat maka tidak terlarang padanya. Okay. Hadis yang tadi riwayat daripada Imam Ahmad daripada Jabir, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Qatadah ni, dia ada pertembungan. Apa yang disebut dalam riwayat Jabir tadi, bila mana orang tanya Nabi, nusrah tu apa? Nabi kata nusrah tu amali syaitan. Nusrah ni perbuatan syaitan. Lepas pada tu bawa lagi riwayat daripada Imam Abu Daud. Orang tanya pada Imam Ahmad, nusrah tu apa? Imam Ahmad kata Ibnu Mas'ud tak suka. Tak payah tahulah nusrah tu apa. Cukup kamu tahu sahabat tak suka. Tiba-tiba datang hadis Qatadah ni. Dia tanya kepada tabi'in, tok guru dia Ibnul Musayyib, kalau seorang lelaki kena guna-guna, kena sihir, tak boleh bersama dengan isteri, boleh tak pakai kaedah nusrah untuk berubat? Kata Sa'id bin Musayyib, tak ada masalah. Yang penting nak baik saja. Selagi mana benda tu boleh beri manfaat, tiada masalah. Okay. Tengok, jawapan dia macam lain sikit. Hadis atas kata tak boleh nusrah. Hadis yang kedua kata nusrah tak ada apa-apa. Yang kata ni pun bukan orang biasa-biasa. Yang kata ni ialah menantu pada sahabat. Dan memang bukan menantu yang jenis menantu saja, menantu dan belajar dengan pak mentua dia. Ambil ilmu banyak. Okay. Kita baca lagi hadis seterusnya. Diriwayatkan daripada Al-Hasan bahawasanya ia berkata, tidak ada orang yang boleh membuka satu-satu sihir melainkan yang menghantar sihir itu. Riwayat daripada Al-Hasan yang kata la yahillu sihra illa sahir. Tak boleh buka sihir itu melainkan tukang sihir itu. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim menjelaskan nusrah itu apa. Dia kata nusrah itu ialah satu cara menyembuhkan diri daripada terkena sihir. Dan nusrah itu ada beberapa kategori, ada bahagian-bahagian dia. Sebab tu kita boleh nampak, sekejap kata nusrah tak boleh, sekejap kata nusrah boleh. Okay. Jadi nusrah ni apa dia?
Sekarang kita dah nampak gambaran nusrah ni ialah cara untuk berubat daripada kena sihir. Tapi tak jelas lagi cara macam mana. Okey, sekarang nak jelas. Okey. Ibnul Qayyim dia sebut, dia kata an-nushratu hallus sihri 'anil mashhur. Nusrah itu melepaskan orang yang kena sihir daripada kesan sihir itu. Wa hiya naw'an, ia dua jenis. Ahaduhuma hillun bi sihrin mithlih wa huwa alladhi min 'amali syaitan wa 'alayhi yuhmalu qaulul hasan fayataqarrabu an-nashiru wal muntashiru ila syaitan bima yuhibbu fayabtulu 'amaluhu 'anil mashhur. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. Apa kata Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim kata nusrah ada dua jenis. Nusrah ni cara kaedah digunakan untuk berubat bagi orang kena sihir. Kaedah pertama, guna sihir untuk baik pada sihir. Dekatkan diri dengan syaitan. Buat sembahan-sembahan pada syaitan, buat ritual. Akhirnya sihir yang asal dah kena pada orang tu, pakai sihir lain, kebah dia daripada sihir itu. Baik dia. Yang ni tak boleh. Yang ni haram. Yang kedua, nusrah menggunakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat pelindung, doa-doa, obat-obat yang dibenarkan, maka ianya boleh. Jadi dalam bab ni kita boleh tengok, pertama, adanya hadis larangan untuk terlibat dengan melakukan nusrah. Nusrah ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita tak ada perkataan yang agak sesuai nak letak. Cuma kita mungkin akan sebut cara berubat. Ada orang terjemah nusrah sebagai ruqyah. Ruqyah tak, ruqyah lah. Ruqyah ni ialah jampi. Berubat dengan kaedah menjampi diri. Jampi dengan apa? Jampi dengan ayat-ayat Quran, jampi dengan doa-doa yang warid maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekarang larangan nusrah, kita boleh nampak nusrah yang dilarang sini ialah nusrah yang melibatkan adanya ritual-ritual berkaitan dengan mendekatkan diri pada syaitan. Yang kedua, beza antara nusrah yang boleh dan tak boleh. Kita tengok penjelasan. Dalam kitab dia terang satu-satu. Babu ma jaa fin nusrah, bab tentang nusrah. Syarah kepada kitab tauhid ni, iaitu Fathul Majid ni, dia kata dalam kamus, satu orang tokoh yang menulis kamus bahasa Arab, nama dia Abu Sa'adat. Dia kata nusrah adalah bahagian daripada perubatan dan jampi-jampi untuk mengubati orang yang telah diyakini kemasukan jin. Orang tu histeria, diganggu jin, maka gunalah kaedah nusrah untuk bagi dia baik. Hal ini disebutkan nusrah kerana pemiliknya menggunakannya untuk menghilangkan penyakit yang menimpa orang itu. Maksudnya penyakitnya dapat disembuhkan dan dihilangkan. Perkataan nusrah ni dia mari pada perkataan syarah yang bermaksud lepas ataupun luaskan. Maknanya bila mana satu orang tu sakit, dia pergi buat nusrah, maksudnya dia nak lepaskan diri dia daripada belitan ataupun cengkaman penyakit yang dia kena tu. Al-Hasan berkata nusrah termasuk sihir sebagaimana disebutkan dalam hadis lain. Barangkali sihir menimpanya kemudian menjampinya dengan sihir-sihir tertentu. Maknanya guna mantra sihir lain untuk lawan sihir tu. Al-Hasan dia macam nak kata nusrah ni tak boleh. Dia sebenarnya bab ni dia nak sebut tentang penggunaan istilah. Orang Melayu kita tak guna perkataan nusrah ni. Nusrah ni bukan perkataan yang masyhur dalam masyarakat kita. Kita pun baru sehari dua ni je kenal perkataan ruqyah ni. Ruqyah, nusrah ni semua bahasa Arab. Okay. Cuma kita orang Melayu ni kita tahu ada cara nak berubat bila mana satu orang tu dia kena sihir ataupun gangguan-gangguan paranormal ni. Maknanya benda yang tak normal. Normalnya kalau orang tu dia sakit perut, pergi hospital, diagnos, okey. Apa yang tak kena pada abdomen perut?
Tapi ada orang dia sakit perut, dia muntah. Cek badan semua okey, tak ada masalah. Yang ni tidak normal dari segi ilmu perubatan moden. Bila mana masuk dalam kelas perubatan moden, tak boleh diagnos apa-apa. Tapi sakit tu berterusan, kita boleh kata orang tu terkena sakit jenis lain, gangguan jenis lain. Sebab mungkin waktu didiagnos, badan tu dikembalikan dalam bentuk yang sihat. Tapi waktu dia balik ke rumah dia, badan dia berubah jadi sakit balik. Orang ni kita kata dia dah kena gangguan lah. Dan banyak lagi jenis gangguan. Antaranya tak suka balik rumah, tak selesa duduk dekat dengan orang-orang yang sepatutnya, pasangan ke apa. Salah satunya yang kita dengar tadi dalam hadis, nak mendatangi pasangan tak boleh. Tengok anak-anak rasa nak marah. Pergi tempat kerja rasa tak tenang. Ini sebahagian gangguan-gangguan. Taklah kata ia mesti gangguan jin, ia mesti sihir. Tapi sebahagian daripada gangguan sihir ni, kriteria dia macam tu lah. Jenis-jenis gangguan dia macam tu. Ada orang sebab memang dia stres, tak ada apa-apa kaitan dengan jin pun. Tapi dengan mungkin sebab pengurusan dia, pengurusan stres dia yang tak berapa elok, ataupun dia sendiri ada masalah dalaman spiritual yang tak berapa stabil, yang menyebabkan dia rasa dia diganggu. Nak sebutnya ialah ini sebahagian kriteria dia. Ibnu Jauzi mengatakan, nusyrah adalah membuka sihir daripada orang yang terkena sihir, dan hampir tidak ada orang yang mampu melakukannya kecuali orang yang mengetahui sihir. Kebanyakan kes, kalau satu orang tu kena sihir, nak bagi sihir tu tawar ialah dengan orang yang mula-mula menghantar sihir itu. Kebanyakan kes macam tu. Macamlah masyarakat kita, macam mana nak buang perjanjian saka satu orang ni dengan satu makhluk ni? Biasanya orang kata kena pergi balik kepada orang yang mula-mula bagi saka tu, biasanya. Tapi adakah itu je satu-satu cara? Tak juga. Ada keadaan dia boleh pecah dengan kaedah lain, dia boleh terlepas dengan kaedah lain. Okay. Cuma nak katanya ialah orang bila mana dia terkepit, dia terkena, waktu tu dia fikir dia nak lepas saja. Dan pada waktu dia fikir dia nak baik daripada sakit tu, dia tak fikir dah rawatan ni syar'i ke, rawatan ni tak syar'i ke, agama kata boleh ke tak boleh ke, dia akan pergi saja. Dia akan pergi. Dan bab yang dibincang ini ialah satu bab yang memang ada dalam masyarakat Melayu kita. Sebab memang bila mana bincang tentang unsur jin, syaitan, elemen-elemen jahat ni, dia duduk dalam bab rawatan dan perubatan. Dia duduk dalam bab tu. Bila mana orang tu sakit tiba-tiba, kita akan rasa orang tu sedang diganggu dengan sekian-sekian. Okay. Jadi ini ialah bab nusyrah. Okay. Sekarang ni kita pergi ke bab seterusnya, sebab dia tak berapa banyak benda yang kita boleh bahas. Dalam syarah panjang, tapi saya rasa tak perlu kita sebut semua. Yang penting kita nampak nusyrah ni teknik kaedah nak berubat sihir. Ada dua jenis. Satu yang jaiz, satu yang haram. Yang haram sihir dengan sihir. Yang boleh berubat sihir dengan ruqyah. Ruqyah ataupun dibacakan ayat-ayat Al-Quran padanya, ataupun berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan bersabar menunggu penawarannya. Cuma tak sabar itulah yang menyebab kadang-kadang kita pindah pada nusyrah yang haram tu, iaitu pergi cari sihir untuk buang sihir. Bab seterusnya ialah babun majaa fi tatayyur. Bab yang menerangkan tentang tatayyur. Tatayyur ni apa? Wa qaulullahi ta'ala, ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini ialah daripada surah Al-A'raf ayat 31. Allah Ta'ala kata pada surah Al-A'raf, ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya sial mereka itu ialah ketetapan daripada Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dalam ayat yang lain, dalam surah Yasin, kalau kita tengok,
Allah Ta'ala sebut, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Maksud dia apa? Allah Ta'ala sebut pada ayat 19 surah Yasin, benda-benda malang kamu itu adalah kerana kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu akan ancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ayat 19 surah Yasin ni cerita tentang satu kawasan, satu tempat Tuhan hantar 3 orang Rasul. Tuhan hantar 3 orang Rasul. Tak jalan orang kawasan tu. Degil, tak nak dengar kata. Sehinggalah dihantar satu orang lelaki daripada hujung kampung, min aqsal Madinah. Kita baca surah Yasin, kita akan jumpa bahagian itu. Lelaki daripada hujung kampung ni datang dan beritahu, Rasul 3 orang ni lah pembawa kebaikan pada kita. Tapi orang kampung yang tetap 3 orang ni yang bawa sial ni. Sebab tu turun ayat 19 ni, Allah Ta'ala kata, qalu ta'irukum ma'akum. Sial itu dah duduk dengan kamu. Kalau tak datang 3 orang ni pun, sial tu akan datang. Cuma menjadikan sialnya keadaan sebab nak kata 3 orang ni tak betul. Itu saja. Ya, tapi kita tak nak ceritalah komplit cerita dia macam mana. Cuba kita nak fokus pada tentang tatayur ni apa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la adwa wala tirata wala hamah wala safar. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Abu Hurairah kata, Nabi kata tidak ada adwa, tidak ada tatayur, tidak ada hamah dan tidak ada safar. Adwa ini ialah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh satu-satu orang ataupun satu-satu keadaan. Dia berjangkit tu kerana penyakit tu. Penyakit ni dia berjangkit kerana ketentuan Tuhan, bukan kerana siapa-siapa. Itu adwa. Tidak ada tatayur, tidak ada kepercayaan sial, majal, tidak ada. Tidak ada hamah. Hamah ni ialah reinkarnasi orang yang mati ke dalam bentuk lain. Reinkarnasi ni maksud dia apa? Roh orang mati berpindah ke tempat lain. Hamah ni ialah roh si mati convert jadi burung gagak hitam, terbang mencari orang yang telah buat jahat pada dia ataupun orang yang telah bunuh dia sekiranya dia mati dibunuh. Dan tidak ada sial pada bulan Safar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi nafi siap-siap kepercayaan masyarakat Arab jahiliah pada waktu itu. Percaya penyakit ni kalau bila mana dia merebak, dia datang daripada orang kampung ni. Orang kampung ni yang bawa masalah. Sehingga wujudnya satu sentimen rasa bersalah orang tu, ataupun dipersalahkan dengan orang kata apa, dengan keadaan peristiwa tertentu. Sebab tu kalau kita tengok ada satu hadis, Nabi perbetulkan akidah para sahabat. Nabi perbetulkan akidah para sahabat. Sewaktu wafatnya anak Nabi yang bernama Ibrahim, anak Nabi kecil lelaki nama Ibrahim, wafat, meninggal. Bila mana meninggalnya anak Nabi ni, orang duk bercakap. Sebelum meninggalnya Ibrahim ni, duk perasan tengok di langit ada satu bintang, taik bintang melintas. Dan dalam kepercayaan Arab jahiliah ni, bila mana taik bintang tu melintas, adalah orang nak mati. Nabi perbetulkan. Nabi kata tidak ada kaitan kematian Ibrahim itu dengan lalunya taik bintang tu. Dalam masyarakat kita pun mungkin ada bunyi binatang, tanda-tanda kematian. Dia bukan apa, benda ni dia jadi problem sebab apa? Sebab ia telah menjadi kepercayaan yang diimani dan dipercayai, sedangkan dia tidak didasari oleh alasan dan hujah yang konkret. Tak datang pun, melainkan ianya hanyalah sangka-sangkaan semata-mata. Sangka-sangkaan kita semata-mata. Okay. Kemudian hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari dan juga diriwayatkan daripada Muslim, daripada Anas bin Malik
bahawa Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada adwa dan tidak ada tirah, tidak ada penyakit berjangkit dan tidak ada tiyarah, sial majal, tidak ada. Walakin a'jabu bittafa'ul. Dalam hadis Nabi kata, wa yu'jibuni al-fa'lu. Al-fa'lu maksud dia apa? Wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu tayyibah. Al-fa'lu maksudnya ialah kata-kata yang baik. Okay, hadis nak kata apa? Anas kata, Nabi berbetul pada para sahabat, tidak ada penyakit-penyakit, tidak ada sial, tapi aku suka satu orang bila mana berlaku benda-benda, dia berkelakuan, dia bertindak sebagai seorang yang tafaul, al-fa'lu. Maksudnya optimis, fikir masih lagi ada ruang kebaikan, walaupun dah jatuh rebah lah pun kena, tapi masih lagi fikir ia ada ruang kebaikan. Yang ni jangan kaitkan dengan new age movement yang nak tarik aura positif tu. Yang tu cerita lain, yang tu mengarut juga. Semua benda nak kena fikir positif peringkat awal. Yang tu menyeru semangat positif tu, seru benda lain. Yang orang duk buat dalam seminar-seminar bisnes keuangan tu, sebelum start bisnes ni, buka satu briefcase, dalam tu ada 1 juta, letak atas meja, suruh yang daripada kiri sampai kanan cium, ambil baru 1 juta tu, supaya aura positif tu masuk dalam badan. Yang tu karut, yang tu bukan tafaul. Yang tu new age movement, yang tu cerita lain, yang tu cerita batiniah punya geng. Tapi batiniah version modern, bukan batiniah version ayah pen. Okay. Cuma nak katanya, ada orang dia fikir berfikiran positif itu ialah optimis yang jenis macam tu, iaitu menyerap aura positif. Tak, bukan kita serap. Okay. Nak elak lidah daripada laju sebut benda-benda yang tak sepatutnya, walaupun memang benda tu real dah. Contoh, benda buruk tu berlaku dengan sebab cuainya orang tu, sebab teruknya pengurusan tempat tu, memang betul pun. Okay. Tapi nak ajar diri, tak payahlah berpanjang-panjang sangat. Dia ni macam hadis ni lah. Bila mana berlakunya penyakit berjangkit, dia ada satu perangai masyarakat Arab jahiliah ni, dia duk cakap kedai kopi semua, ni semua sial orang-orang kawasan ni, sial orang kawasan ni semua tak guna orang kawasan ni. Kita ambil contoh mudah, ketika mana berlakunya COVID-19, berlakunya COVID tu. Okay. Kalau tuan-tuan masih ingat, ada satu kluster sebelum keluar Delta apa-apa semua ni, dan kita di Perlis yang dekat dengan kawasan tu, ada satu kluster namanya kluster Sivaganga. Tuan-tuan ingat kluster Sivaganga ni? Napuh, Padang Sera apa semua tu. Okay. Tak puas hati dengan yang tokek nasi kandak yang balik kampung di Sivaganga tu. Dia bawa satu varian Sivaganga tu lagi power daripada varian COVID yang duk ada kat Malaysia ni. Okay. Jadi orang tak puas hati, duk kutuk Sivaganga tu, duk kutuk mamak tu lah. Okay. Sampai maki dengan kampung-kampung dia. Okay. Yelah, satu orang bila mana dia menyusahkan orang, memang orang akan rasa geram dengan dia. Okay. Tapi tafaul ni ialah untuk mengelakkan benda tu berpanjang-panjangan. Setahun duk sebut lagi, 2 tahun tak puas hati. Kita mungkin okey lah, tapi kalau orang yang meninggal, memang sebahagian family dia meninggal kerana kluster Sivaganga tu, agak sukar untuk mudah-mudah nak lupa kan. Okay. Tafaul ni bukan mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Sebab selama mana manusia ada sikap tak puas hati pada benda-benda yang berlaku di sekeliling dia, cuma nak kawal diri tu, nak jadi tak nak berpanjangan, dia bukan mudah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok apa yang Nabi tunjukkan waktu pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, bila mana Nabi buka kota Mekah, masuk Nabi di dalam kota Mekah, Nabi tanya orang-orang musyrikin Mekah yang dulu lawan Nabi macam-macam,
Kata dekat Nabi tukang sihir apa-apa semua. Apa Nabi kata? Nabi kata, sa'aqulu lakum kama qala akhi Yusuf. Aku akan kata pada kamu apa yang telah dikatakan oleh saudaraku Nabi Yusuf. Sebelum pada tu Nabi tanya, apa yang kamu agak aku nak buat? Dia orang semua takut. Dia orang pun puji Nabi. Dia orang kata, kamu orang baik, anak orang baik. Nabi kata, aku akan sebut pada kamu benda yang telah disebut oleh Nabi Yusuf. Kamu semua dimaafkan. La tasriba alaikumul yaum. Dimaafkan. Perkataan tasrib ni maksudnya ialah maaf macam orang tu tak pernah buat salah. Dia macam first time jumpa. Innahu ghafurun syakur. Tuhan itu maha pengampun dan Tuhan itulah tempat selayaknya untuk kita mensyukuri nikmat. Lalu Nabi berkata, idhahabu fa antum tulaqa. Kamu semua boleh balik. Kamu semua dah selepas, dah settle. Okay. Itu bahagian daripada sikap tafaul Nabi. Nabi tak nak buka cerita, Nabi tak nak panjang-panjang. Tak ada lah Nabi kata, alang-alang aku dah menang ni, dah boleh masuk Mekah ni, aku nak cerita sikit. Hampa semua ni mangkat dulu. Tak ada. Dulu masa ada kuasa kata kat aku macam-macam. Ni hari ni aku nak pelepah, bagi 30 minit. Lepas pada ni aku ampun. Nabi tak sebut langsung benda tu. Itu bahagian daripada tafaul. Nabi tak kata, ni tengok 2-3 orang muka kat depan. Ni dulu bukan main sakan kata aku ni ahli sihir. Nabi tak buat. Nabi kata, idhabu. Okey, yang ni sukar nak buat untuk kita lah. Sebab tu Nabi dan para sahabat diduduk pada kedudukan yang tinggi. Sebab dia boleh lupakan perangai kurang hajar orang, seakan-akan tak pernah kena kurang hajar daripada orang tu. Tak pernah kena duduk dalam satu pengurusan yang menyusahkan. Tak pernah kena. Sedangkan memang dah kena pun. Dan waktu kena tu terlintas selalu lah hati. Teruk betul dia orang ni. Teruk betul dia orang ni. Tapi tahan diri. Tak nak kata. Sebab tu Nabi kata, wa yu'jibuni al-fa'lu. Aku sangat-sangat takjub dengan orang yang boleh optimis. Dah kena teruk, dah mengadap pun. Susahnya buat urusan dengan orang-orang macam ni. Tapi still optimis. Still optimis. Sebab apa? Sebab tahu kalau pengurusan ni kekal sampai hari kiamat pun, di akhirat akan dapat penjelasan balik. Maknanya akan dapat cover balik. Ini pemikiran orang beriman yang kita semua kena pakat-pakat tengok diri masing-masing lah. Okay. Kemudian satu lagi hadis, wali Abi Dawud bisanadin sahih, daripada Abu Dawud dengan sanad yang sahih daripada Uqbah bin Amir kata, zukirat at-tiyarah inda Rasulillah. Telah disebut di sisi Nabi tentang sial sesuatu benda. Faqala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu muslimah. Okay. Kata Nabi SAW, Nabi kata, yang paling terbaik bila mana dengar orang bercakap tentang sial, majal, apa-apa semua ni, yang terbaik ialah kekal optimis dan tatayur. Sial ni tak akan boleh halang orang Islam. Jangan lemah, jangan jatuh, jangan down kerana ditimpa orang kata kita ni seorang yang sial, ataupun kita duduk di negeri sial, duduk kahwin dengan orang yang bawa sial. Jangan kata apa. Kata Nabi, orang ni tak akan terkesan kalau dia seorang Muslim. Tapi kalau dia Muslim yang tak elok, mungkin dia terkesan lah. Maka jika salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang dia tak suka, ini benda yang kita kena perhati. Dia tengok orang urus tak elok, orang buat kat dia tak elok apa semua, hendaklah ia mengucapkan, hendaklah ia berdoa. Doa terus. Ni Nabi ajar untuk saya dan juga untuk semua. Nabi kata, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyiati illa anta, wala haula wala quwwata illa bik. Apa maksud dia? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang dapat menolak keburukan melainkan Engkau, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau. Kita pergi lalu azan dulu.
Okay, jadi kita tengok apa yang disebutkan daripada hadis riwayat daripada Abu Daud tadi, daripada Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ni antara jasa besar beliau radhiyallahu anhu ialah membawa Islam sampai kepada Maghrib dan juga sampai kepada wilayah Andalus. Ahlu Maghrib kebanyakannya masuk Islam kerana sahabat bernama Uqbah bin Amir. Tapi yang tu tambahannya. Cuma yang penting ialah kata Nabi, bila mana kamu tengok benda tak suka, bertembung dengan benda tak suka. Contoh tuan-tuan buat urusan, nak pergi buat urusan dekat mana-mana, sampai tu orang ramai, hati rasa tak sedap. Ambil tiket, ambil nombor, dia campak kita pergi kaunter tu, campak kita pergi kaunter ni, dah rasa nak menyumpah dah, rasa macam something dah. Okay. Waktu tu macam-macam nak keluar, apa-apa sajalah yang berlaku dalam hidup ni. Tuan-tuan bawa kereta, tengok orang cuai, bawa motor lebih kurang, bawa kereta lebih kurang, kita yang pegang steering ni tak sabar, mulut nak kata ni semua geng telan ubat tak hancur kan, rasa something. Okay. Waktu tu Nabi ajar pada kita sebut benda ni, kita kena beri perhatian doa ni. Okay. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Maksud dia, ya Allah, tidak ada yang datangkan kebaikan melainkan engkau. Waktu duk tengok orang buat perangai lebih kurang ni, orang duk buat urusan, kita buat payah apa semua. Wala yadfa'u sayyiati illa anta. Dan tidak ada yang boleh tolak keburukan melainkan engkau. Sebab kalau kita merungut pun tak ada apa, dia kekal dengan cuai dia kekal dengan pengurusan lambat dia. Okay. Wala haula wala quwwata illa bi. Tak payah sangat pun, doa dia mudah ya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Itu riwayat daripada Abu Daud. Nak sebut pada kita bahawasanya bila mana bertembung dengan benda-benda yang kita rasa tak puas hati, inilah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meredakan rasa galau ataupun rasa apa-apa sajalah yang menyebabkan kita jadi spoil, kita annoying dengan orang tu. Selain daripada tu, kita al-fa'lu ataupun kita bersikap dengan sikap optimis. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung pada kali akan datang dengan bab ni lagi, iaitu bab at-tatayyur. Masih lagi ada beberapa hadis yang perlu dibaca. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.